Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Nama saya Kartina Abdul Ghani dan saya terpanggil tuan-tuan dan puan-puan, election PRU 15 sedang dengan rancaknya di seluruh dunia. Saya lihat parti-parti start mula berkempen dan jujurnya saya sebenarnya tak mau cerita apa-apa pasal election ni sebenarnya sebab yalah, terlalu banyak perkara yang berlaku for the past few years yang menyebabkan bagi saya merasa amat tawar hati untuk orang kata terlibatlah. Namun begitu, disebabkan 3 orang anak saya sudah berumur lebih 18 tahun dan akan mengundi. So, izinkan saya untuk mungkin 1 minggu ni memberi sedikit nasihat dalam beberapa topik. Tujuannya adalah untuk anak-anak saya sendiri, pengundi-pengundi muda yang akan keluar mengundi pada tahun ini. Dan kemudiannya kalau masyarakat yang lain ingin sudi mendengar, silakanlah. Okey? Yang pertamanya, untuk orang kata bahagian pertama ni lah. Sebab tadi semasa saya datang ke pejabat untuk membuat sedikit kerja, saya terlihat ada satu parti di mana tak payahlah saya sebut parti mana. Saya lihat ada satu frozen truck dan saya melihat minyak keluar, ayam keluar dan saya believe itu ada satu mungkin pemberian percuma, pemberian apa saya tak pastilah. Tapi apa yang ingin saya ceritakan kepada anak-anak saya, terutamanya pengundi-pengundi muda ni, pemimpin adalah cerminan masyarakat. Leaders are mirrors of the society. Malah dalam Al-Quran juga, tuan-tuan dan puan-puan, ada menyatakan, saya tak ingatlah surah mana ke, di mana, tetapi ada disebut di dalam Al-Quran bahawa Allah berfirman bahawa Allah akan membenarkan pemimpin yang zalim memimpin rakyat yang zalim. Zalim di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan maksudnya kita berbunuh-bunuhan dan sebagainya. Maksudnya di sini adalah kita, rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Bermakna kita ni tidak, bertindak sebagai seorang yang sepatutnya mempunyai, ciri-ciri manusia yang nak kata sempurna tidaklah. Sekurang-kurangnya manusia yang eloklah budi pekertinya. Maksud di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingin menukar kerajaan, kita ingin menukar pemimpin yang amanah, pemimpin yang sayangkan rakyat, pemimpin yang akan melakukan apabila mereka dilantik menjaga kita rakyat marhain ni, ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita kena berubah dulu kerana kita adalah cerminan pemimpin. Pemimpin tu, saya pasti yang muda-muda ni boleh faham maksud saya, dia macam satu ruangan. Pemimpin ni kan duduk di atas, dia kan tak ramai. Barisan kabinet pun bahkan ramai. Dan mana datangnya? Dia datangnya dari masyarakat yang luas ni. Kemudian ditapis, pergi pilihan raya ni, pergi pilihan raya, dan maka ianya akan menjadi, itulah dia, pemimpin yang hebat. Namun saya ingin bercakap tentang kita berada di sini, anak-anak muda hari ini yang buat pertama kalinya akan mengundi, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengubah pemimpin bukan dengan meletak undi. Undian ini adalah undian yang pertama kepada anak-anak. Anda semua berbangga seperti juga suatu ketika dulu saya, siapa sebut aunty lah kot, makcik, mengundi. Nak dekat, sekarang dah umur 50, kita undi dulu umur 21 kan. So agak 30 tahun yang lalu. Kita rasa sungguh berbangga kerana inilah pertama kali dan
anak-anak muda pada tahun ni, umur selepas 18 tahun, anda boleh mengundi dah. Tetapi izinkan makcik ni memberi sedikit nasihat bahawa untuk mengubah pemimpin yang dekat atas tu, kita kena berubah dulu. Apa maksudnya kita berubah dulu? Okey, sebahagian daripada anak-anak, anda telah boleh membawa kenderaan. Sebab semua dah lepas 18 tahun kan? Ada kereta kan, sebahagian daripada kita kan? Cuba lihat, saya ingin bertanya kepada anak-anak muda ni. Bila parking kereta tu, bayar tak parking? Ataupun kita hanya membayar bila ada enforcement. Tak ada enforcement, kita tak bayar pun. Kita pula, sini kena bayar ke? Okey, kita bertanya. Tapi kita tahu ni kawasan majlis pembandaran, terutamanya di Kuala Lumpur lah. Okey, mungkin kat kawasan kampung-kampung tu tak perlu membayar. Tapi kalau kampung saya di Kuala Kubu Baru, kat belah Pekan Kuala Kubu Baru tu kena bayar. Kalau luar kita pergi kat playground tak payah bayar. Tetapi kita selalu buat apa? Kita tengok kiri kanan. Termasuk saya sendiri suatu ketika dulu. Tak ada orang bayar. Kita parking cepat-cepat. Kita lari. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah 50 sen. 80 sen. Kalau di kawasan dalam town. Bermakna kita bermain dengan duit rakyat. Tidak mahu membayar. Sebab kita nak save duit. Buat apa nak bayar. Tapi duit itulah digunakan untuk repair jalan. Duit itulah yang digunakan untuk repair sekolah dan sebagainya. Tuan-tuan, kita bermain dengan 50 sen, 80 sen ataupun satu hari RM7.80 sen. Tapi bila kita kira satu minggu, kita kira satu bulan, tapi takkanlah boleh berjuta-juta sebab kita ni rakyat marhain, kita bermain dengan 50 sen, 80 sen. Tetapi kan, dia kan pemimpin, orang kata dia kan datangnya, pemimpin tu datang dia masyarakat, dia naik ke atas, dia bukan main dengan 50 sen, 80 sen, tuan-tuan dan puan-puan. Dia main dengan berjuta-juta. So, marilah kita sama-sama, tuan-tuan dan puan, dengan semangat nak pergi mengundi ni. Kita ubah. Kita ubah, bukan kita nak ubah sangat pemimpin ni. Pemimpin ni, siapa saja kita pilih, tuan-tuan dan puan. Saya berani kerat jari bahawa tidak akan berlaku perubahan yang besar pada negara ini kerana masyarakat kita yang kat bawah ni banyak dah rosak. Itu sebab kita dapat pemimpin yang susah nak dikatakan. So, mari kita sama-sama, tuan-tuan dan puan. Pertama, bayar parking. Lepas tu kita bawa kereta di highway. Cuba kita lihat dengan mata yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Berapa ramai orang yang memandu 110 maksimum. Berdesuk-desuk kita melihat kereta. Tak usah nak kata kereta besar-besar, kereta kecil-kecil pun berdesuk-desuk membawa lebih daripada 110. Malah kita ni bawa 110. Duduk lane nombor 3 ni pun kena horn. Benda tu normal, tuan-tuan dan puan. Bukan saya berkata, kita semua berkata bawa 110. Bukan duduk lane nombor 3 kanan. Kita duduk lane nombor 3 ni. Bawa 110 ni pun kena horn. Mana dia masyarakat? Malah kadang-kadang kita lihat. Tak mau. Sebab saya tidak mahu menyebut nama. Okey? Tak ada, kita secara general, tuan-tuan, kita santai-santai saja. Okey? So, kita kena ubah dulu. Okey, contoh ketiga. Kita ni nak contoh. Kita ni kadang-kadang tak bawa kereta. Kita nak lintas jalan. Cuba tuan-tuan dan puan, saya tanya tuan-tuan dan puan secara jujurnya. Tuan-tuan dan puan jawab. Jawab jujur dengan mata hati. Dengan hati yang ikhlas. Kita nak lintas jalan. Kereta lalu, kita kena stop ke kereta yang stop untuk kita benarkan, izinkan kita lalu? Ada berlaku kereta stop. Alhamdulillah, bila kita melihat tu, syukur rasa dengan angkat tangan kita. Wah, kita very proud. Bukan kita proud dengan diri kita. Kita proud sebab ada orang membawa kereta yang sanggup berhenti untuk kita melintas kereta depan. Tetapi jujurnya, lagi laju ada kan? Lagi laju. Dia nampak kita nak lintas jalan. Bukannya dia makin slow. Dia horn lagi. Dia laju lagi, tuan-tuan. Apa maksudnya? Maksudnya, kita tidak ada kasih sayang. Bila kita tak ada kasih sayang, bagaimana kita nak cari pemimpin yang kasih kepada kita? Tidak ada.
Tidak mungkin. Kita kena kasih. Kita ni bawa kereta tu perempuan. Yang bawa kereta besar tu telah lah. Bawa kereta kecil, protong kecil tu pun yang orang kata hidup pun tak seberapa pun. Tak. Kita jalan dulu. Kita horn dulu. Kawasan perumahan. Macam saya, ibu bapa. Dulu anak masih kecil-kecil. Kita terpaksa buat bumper. Bumper kena buat bumper. Kita pun bayar illegalnya bumper tu. Salah tu. Tapi dulu terpaksa. Sebab apa? Kalau kita tak buat bumper, kita risau. Kita nak suruh anak-anak kita main kat luar pun tak berani. Sebab apa? Dah lah jalan sempit. Kereta bawa laju. Kereta bawa laju. Tak ada rasa ihsan. Kawasan jalan kecil tu berapa? Speed limit je tuan-tuan perempuan. Tengok undang-undang jalan raya. Tapi bermakna kita tetap bawa laju. Bermakna kita tidak ada ihsan. Kita tidak mengikut peraturan. DNA kita ni tuan-tuan perempuan melanggar peraturan. Lepas tu kita marah. Apalah pemimpin ni? Apalah ni? Tak ada ihsan, tak ada kasih sayang. Tidak kisah. Buat ini, buat tu. Tuan-tuan perempuan, kita setiap hari rakyat marhain seperti kita. Tidak mengikut peraturan. Tidak ada rasa kasih sayang. Tidak ada amanah. Ya, sebab kita tak nak bayar parking, kita tak ada amanah. Kita tak ada kasih sayang. Orang nak lintas jalan, kita tak benarkan. Kita melanggar peraturan. Bawa jalan raya kat kawasan perumahan, bawa laju. Kat highway, orang bawa 110 pun kita horn. Benda tu adalah normal. Benda tu adalah natural. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan perempuan. Okey, saya bagi contoh lagi sekali. Orang yang menjual. Saya minta maaf lah ya pada orang yang mengusahakan perniagaan ini, tapi ini saya nak beri contoh sebab ini contoh yang kita nampak selalu di jalan-jalan di Kuala Lumpur dan juga Selangor. Orang jual mangga tu. Sedap mangga tu tuan-tuan. Dia jual kat traffic light tu. Tuan-tuan perempuan, mengikut undang-undang negara kita, boleh tak kita jual mangga dalam kotak tu? Kotak ni saya pun makan ni. Konflik ni beli dekat Petronas favourite saya ni. Yang dijualkan, bukan lah. Dia juga jual kotak lain lah, tak bukan kotak macam ni kan. Kat tepi-tepi dekat traffic light tuan-tuan perempuan. Jujurnya jawab dengan hati yang telus dan ikhlas dan amanah. Peraturan undang-undang Malaysia membenarkan tidak kita berniaga di situ. Tidak benarkan tuan-tuan perempuan kerana membahayakan keselamatan orang yang menjual dan juga orang yang bawa kereta, orang yang bawa ni. Tetapi apa masyarakat berkata-kata, biarkanlah dia orang nak berniaga, dia orang nak cari duit, dia orang nak ni. Tuan-tuan perempuan, bila kita membenarkan, memang kita tahu itu adalah salah. Bermakna siapakah kita, tuan-tuan perempuan? Tak payah kita salahkan pemimpin di atas. Kerana pemimpin yang atas tu datangnya daripada kita. We are the mirrors. Leaders are mirrors of us. Mereka adalah cerminan kita untuk dapat pemimpin yang hebat, untuk mendapat pemimpin yang amanah, untuk mendapat pemimpin yang kasihkan kita rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berubah dulu. So saya ingin mengajak anak-anak muda kita yang sekarang ni bersemangat dekat universiti, termasuklah 2 orang anak saya dan seorang anak saya tengah nak belajar, tengah dah bekerja ni, untuk mengundi pada pertama kali untuk mengubah tampuk pemerintahan negara kita yang tercinta, negara Malaysia. Ya Allah Tuanku, kita kena berubah dahulu. Tanpa perubahan pada rakyat, pada kita, tidak ada mungkin tuan-tuan 100 tahun dari sekarang pun kita boleh ubah tampuk pemerintahan negara kita. Ampun maafnya, itulah realiti, itulah fakta, itulahnya. Di mana kita melihat, okey, saya tidak mahu menyebut pasal pemimpin lah. Cakap pemimpin kan payah, nanti kan orang marah kan. Tapi kita cakap secara general sajalah tuan-tuan perempuan. Ni pun dah pukul berapa? Dah 14 minit. So cukuplah sharing saya pada hari ni. Memang saya nak fit 20 minit saja. So sudi kiranya anak-anak muda
sebahagian daripada generasi anak-anak saya yang 3 tua tu, Abdul Muhammad, Abdul Mukmin, Abdul Muiz, izinkan makcik, izinkan mama menasihatkan bahawa untuk mengubah pemimpin, kita kena ubah diri kita dulu. Dah dapat peraturan, dah dapat dah boleh memandu bukan? Muiz belum lagi. Alung Angah dah boleh memandu bukan? Ikut peraturan jalan raya. Kita melihat ramai sangat orang-orang di luar sana membawa laju. Kita ni darah muda pun nak bawa laju. Kita melihat setiap hari orang parking kereta tidak membayar parking tol. Kalau kita tengok orang datang, PBT datang buat nak saman tu, setiap hari datang pun, setiap hari pun kena saman. Setiap hari orang tak kisah pun. Sebab apa? Nanti nak tukar, tunggu nanti kan. Tiap-tiap 3-4 bulan kan, nanti kan buat apa? Buat sale kan untuk bayar. Diskaun 80%, diskaun 90%. Kita ubah dulu. Kita ubah diri kita dulu. Dan insyaAllah, dengan izin Allah, suatu hari nanti, kemungkinan zaman anak-anak muda sekarang ini, zaman anda berumur seperti kami nanti, dah umur 40, 50, 60, 70, akan adalah. Sebab dia datangnya daripada masyarakat kan, akan ada pemimpin yang hebat, yang sayangkan rakyat, yang amanah, yang ni. Tapi sekarang ni, janganlah, saya ingin merayu, janganlah ikut benda-benda yang tak betul. Okey? Janganlah ikut benda-benda yang tak betul. Kerana nak ikut benda yang tak betul tu memang amat mudah bawa kita laju. Orang nak lintas jalan kita tak kisah. Orang bayar kita parking, kita tak bayar parking. Okey. Lepas tu kita support orang yang membuat perniagaan melanggar undang-undang negara. Kita support mereka. Tak mungkin kita akan mendapat pemimpin yang hebat pada election ini maupun berpuluh election di masa hadapan. Malah nanti akan bertambah teruk. So, mari kita ubah sama-sama. Saya ingin memohon ampun dan maaf kepada semua rakyat di Malaysia kalau ada perkataan yang saya share pada hari ini, ada yang rasa tersanggah ke, terkecewa ke, terni ke. Saya pun sebenarnya tak berapa kisah, sebabnya saya pun tak berminat dah sebenarnya nak ikut pun, nak baca surat khabar pun, nak bercakap pun, saya dah memang tak berminat dah. Lama dah tak berminat, kerana bila kita tidak boleh mengubah, tak payahlah, kita pun tengah nak survive perniagaan kita, nak menjalankan perniagaan kita, nak membantu masyarakat dengan cara kita sendiri, tak payah. Tapi yang membuatkan saya terpaksa saya cakap juga pada hari ini, jujurnya tuan-tuan dan puan, sebab saya lihat tadi tu, satu parti buka kaunter, nampak ada frozen food, nampak minyak masak, nampak ayam, nampak ni, baguslah bagi pada masyarakat. Yalah, apa yang dilihat oleh orang, itulah dia. Kita membeli hati rakyat. Tuan-tuan dan puan, hati rakyat tidak perlu dibeli. Hati rakyat, kami ni tak perlu dibeli. Apa yang kami mahukan adalah pemimpin yang amanah, yang telus, yang sayang, yang jaga rakyat. Namun begitu, tuan-tuan dan puan, kita memohon, kita ingat, kita nak, kita lihat, kita nak. Tapi tak mungkin akan dapat, kerana kita perlu berubah dulu, tuan-tuan dan puan. Itu dah saja mesej yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda yang hebat. Anak-anak muda yang akan suatu ketika nanti menjadi pemimpin masyarakat kita. Alhamdulillah, teruskan perjuangan anda. Mulakan dengan undi yang pertama anda pada tahun ini. Tetapi ingat, setiap satu undi yang tuan-tuan dan puan-puan beri pada hari ini kepada satu parti pun tidak ada maknanya.
tidak ada maknanya. Kerana apa saja parti yang dipilih untuk memimpin negara kita tidak ada maknanya. Kerana kita, acuannya, kita, the people, masyarakat ini tidak amanah. Kita tak bayar parking. Kita hanya bayar bila ada enforcement officer. Kita bawa kereta. Tak ada polis. Tak ada speed trap. Tak ada ni. Cuba. Bila ada je apa? Ada je kamera. Semua ikut peraturan 110. Lepas kamera je. Laju. Tuan-tuan dan puan, tak usah mimpi. Tak usah mimpi di siang hari yang kita akan mendapat pemimpin yang amanah, yang akan ikut peraturan, yang akan jaga kita. Kita lihat orang nak lintas jalan, kita bawa laju, kita horn. Kita nampak kereta tiba-tiba slow depan kita, tiba-tiba macam, bawa tu huyung hayang, mabuk ke orang ni, kita horn. Bukannya, apa tu, orang tu sakit ke apa? Mungkin ada juga dia pemabuk. Tapi first reaction kita, orang tu mabuk dulu ke? Sebelum kita nak, tengok dulu, dia ada masalah ke apa? Tidak. Kerana itulah masyarakat kita, kerana itulah kita telah pergi jauh, tuan-tuan dan puan. So, oleh itu, saya ingin merayu, saya ingin mengajak anak-anak muda saya, terutama anak-anak saya, pimpinlah, undilah mereka yang anda rasa terbaik, yang boleh menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi, dengarlah suara ini. Bahawa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun dari hari ini tidak akan ada pemimpin yang boleh memimpin dengan amanah, dengan kasih sayang, dengan care rakyat, dengan membuat benar-benar kerana rakyat selagi kita tidak berubah. Selagi kita tidak berubah. Tanya pada diri kita sendiri. Nilai pada diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan. Hayati perkataan saya ini, tuan-tuan dan puan. Senang aja. Kita go basic tu konsep. Bawa kereta ikut undang-undang jalan raya 110 sebilang masa, tuan-tuan dan puan. Itu memerlukan satu perubahan yang hebat. Bila kita parking, tak ada orang pun, kita bayar parking, tuan-tuan dan puan. Itu memerlukan, tak payah cakap lah. Itu memerlukan kita. Kita kena jadi orang yang hebat untuk tak mau tak bayar. Kita nampak orang nak lintas jalan. Kita nampak orang meniaga dekat tu. Dekat traffic light tu. Tahan, nak tolong ni. Tapi tak usah beli. Sebab apa? Sebab dia orang melanggar peraturan. Kita menggalakkan mereka meniaga dalam keadaan undang-undang yang salah. Tidak mengikut. Patutnya kita bawa dia orang pergi meniaga tempat yang sepatutnya berniaga. Dan macam-macam lagi contoh yang saya boleh bahagi, tuan-tuan dan puan-puan. Tanya diri hati kita, jujur pada hati kita. Dan juga, pada ramai-ramai tu, riders. Grab riders lah, Panda riders lah and so on. Berapa banyak kita lihat mereka tidak mengikut undang-undang. Dan mereka lah yang paling ramai accident. Lepas itu dia pun banyak salahkan orang lain sebabkan dia orang jaga diri kita, tuan-tuan dan puan. Ikut undang-undang kita, anda membuat kerja yang orang katakan, yang macam mana saya nak cakap, yang suci murni, membantu, menghantar makanan. Tapi bila anda nak cepat, memang betul lah sebab nak cari duit dan so on. Kadang-kadang syarikat tu pun tak bagus lah, inilah apalah. Tapi kita pula sebahagian boleh nampak secara terang, kita tak ikut peraturan. So jangan, tuan-tuan dan puan. Itu semua ramai anak-anak muda. Kita ubah dulu. Ubahan kita ini tidak akan menukar kerajaan pada hari ini. Tidak akan menukar kerajaan lagi 10 tahun. Tidak akan menukar kerajaan lagi 30 tahun. Kerana dia memerlukan masyarakat bertukar. Tapi sekurang-kurangnya, ianya bermula dengan diri kita. Dan jujurnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri telah mula membuat perubahan ini pada diri saya sendiri. Pada keluarga saya sendiri. Dah dekat beberapa tahun juga. Itu sebab saya share. Dan saya tahu, tuan-tuan dan puan-puan, it's gonna be difficult. It's gonna be difficult. To change, we need to change first. Untuk ubah masyarakat,
Kita kena ubah. Kita ni tidak ada sesiapa pun. Orang tak kenal kita. Orang tak suka kita pun. Orang tak kisah kita pun. Kita ni pun bukan pemimpin. Tapi kita ni, di tangan kita ni, ada satu undi yang akan kita pangkah, tuan-tuan dan puan. Tapi kita takkan boleh memangkah pemimpin yang cemerlang kalau kita ni, yang orang tak kenal ni, orang tak tahu ni, kita tak ubah dulu dan membuat mengikut peraturan. Kita mesti sayangkan masyarakat kita dulu. Kita mesti ikut peraturan. Sayang, ramai sayang. Bila berlaku ni kan, orang donate ni sana, duit tak ada, macam banjir, semua sayang. Tapi sayang-sayang ramai tu, kita tak ikut peraturan. Kita bawa ke akhir laju. Kita tak bayar parking. Tak ada kasih sayang. Tak ada kasih sayang bermakna. Kita derma. Duit banyak. Mungkin beribu-ribu kita derma. Tapi bila orang alintas jalan, kita tak ada kasih sayang. Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Kita kena ubah dulu. Dan kemudian nanti kita berdoa kepada Tuhan bahawa suatu hari nanti bila kita pangkah ni, tuan-tuan dan puan. Pangkah ni pakai pen bukan pakai pen kan? Saya pun dah lama tak undi, tak ingat dah. Kita akan dapat pangkah memang seorang pemimpin yang hebat. Mungkin kita tidak kenal dia, tapi kita tahu dia adalah pemimpin yang mengikut peraturan dulu. With that, ladies and gentlemen, ampun maaf sekali lagi. Dah lebih dah 6 minit. Saya nak cakap 20 minit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Kartina Abdul-Ghani. Mari-mari lihatlah website saya, appsmasterbuilder.com. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.